For the last 3 decades, Knowledge Center at Bursa has offered technology, since 1985, 14,000 titles have been collected, with care and attention to high financial literacy standards. In collaboration with a global community of institutions, we ensure access to the world's diverse intellectual and cultural economic heritage, as well as fast online services for connectivity to the financial world. Serving the Bursa Malaysia community and beyond, Knowledge Center at Bursa empowers you in your trading and investment analysis research. Financial information at my fingertips. Visit Knowledge Center at Bursa Malaysia today for the collections, for the services, for the sense of community. Investing in shares today can be your gateway to financial freedom. To participate in the stock market, you need to open a CDS and a trading account. Here's a quick guide to help you open these accounts. A CDS account. CDS or Central Depository System account is fully owned and operated by Bursa Malaysia Depository. It keeps a record of the ownership and movement of shares traded on Bursa Malaysia. Simply put, when you buy stocks, shares are credited to your CDS account, and when you sell stocks, they are debited from your CDS account. In addition to a CDS account, you also need to open a trading account with a broker. A trading account is used to place your buy or sell orders in the stock market. Let us show you how to open a CDS account and a trading account in 3 simple steps. Step 1. Access Bursa Malaysia website and choose from any of the licensed stockbrokers listed on the website to open an account. Step 2. Once you have identified your preferred stockbroker, bring along your identity card and your bank documents to the stockbroker's office for verification. Step 3. Look out for a confirmation notice from Bursa Malaysia in your mailbox in the next few days. This mail will provide you with all your account details which you will use every time you trade. If you are new to the market and would like to learn the fundamentals of stock investing, please visit www.bursamarketplace.com. That's it! With these 3 easy steps, you are ready to start investing in the stock market and move towards achieving your financial freedom. Open your CDS account and trading account today. Happy investing! Assalamualaikum dan hai semua. Selamat datang ke webinar kita pada malam ini. Okey, boleh dengar suara Syaz tak? Kalau boleh dengar suara Syaz, boleh type yes dekat chat box. So Syaz tahu anda semua dapat dengar dengan jelas. Okey, saya Syaz merupakan moderator anda pada hari ini dan sepanjang webinar ini dijalankan. Tajuk webinar kita pada hari ini iaitu analisa harga dan volume. Buat pengetahuan semua, webinar series kita kali ini dibawakan khas oleh Bursa Malaysia dan dikendalikan oleh Live Syamsuddin Berhad. So sebelum kita mulakan, izinkan Syaz untuk membaca disclaimer terlebih dahulu.
Okay, webinar ini adalah bertujuan untuk pembelajaran semata-mata. Pihak kami tidak akan memberikan sebarang cadangan untuk segala jual atau beli. Jadi pihak kami tidak akan bertanggungjawab di atas sebarang kerugian ataupun keputusan pelaburan dan perdagangan yang dilakukan. Selepas itu, mari kita kenal latar belakang speaker kita pada hari ini, iaitu Encik Alifuddin. Assalamualaikum Encik Alifuddin. Hai. Assalamualaikum. Khabar? Okey. Encik Alifuddin kita merupakan Certified Financial Technician MSTA dan juga merupakan remiser di Melaka Securities and merupakan member of MATA, Malaysian Association of Technician Analysts. Okey, sebelum kita boleh mulakan. Okey, Encik Alifuddin, kita boleh mulakan. Dah ready? Okay, sure. Alright. Slides lah. So, cuba try share screen. Saya tekan full screen ni ke apa? Tekan share screen, lepas tu full screen. Okay, alright. Share screen. Alright. All good? Okay, bismillah. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Okay, sebelum ni saya dah pernah hadir untuk bercakap mengenai basic, pengenalan kepada technical analysis. So dalam technical analysis ni ada macam-macam benda kita boleh pelajari kan. Macam ada Bollinger Band kita boleh belajar candlestick, kita boleh belajar oscillator, kita boleh belajar chart pattern, dan malam ini kita nak belajar mengenai analisa harga dan volume. Okay, kalau rasa pelik, bahasa Inggeris dia is price and volume analysis. Okay. So, apa agenda kita malam ini adalah kita nak bila bercakap dengan mengenai pasal harga dan volume kan, volume tu mesti datang daripada sesuatu kan. Dia tak boleh tiba-tiba je ada. So kita nak kena tahu peserta pasaran tu siapa. Lepas tu kita nak juga tahu macam mana harga bergerak di dalam market ni kan, menggunakan juga konsep Wyckoff Law. Lepas tu fasa-fasa pasaran, dan juga asas analisa volume dan harga. So pada malam ini apa yang saya nak terangkan ni mungkinlah tak begitu details, sebab kalau nak begitu details tu dia even dalam PVA itself dah macam disiplin sendiri ya. Dia very deep, sangat dalam. Ada orang dia boleh olah pasal Wyckoff method tu kan, dia mungkin boleh buat satu hari punya talk. So kalau kita nak cakap dalam masa sejam ni sangat-sangatlah brief lah kita boleh kata kan. Okay. So apa yang kita nak dapatkan malam ini adalah kita dapatkan konsep kan, kita fahami konsep dia, kita dapatkan idea macam mana nak pakai benda-benda ni dalam kita punya trading kita dalam trading kita. Okay, so first of all, peserta pasaran saham ni, okay. So dalam kalau kita pergi ke website bursa ke kan, ataupun kita pergi tengok summary of market participation, biasanya akan dibahagi kepada 3, institution, foreign dan retailers. So dan antara 3 tu kita just tahulah kan, kalau institution, pelabur institusi seperti EPF, Khazanah Nasional, KWAP, Permodalan Nasional Berhad, LTAT dan TH. Okey. Itu institution. Mereka ni mereka yang pelaburan diorang billions lah, modal diorang sangat besar dan boleh saya katakan sebagai tak liquid, tak liquid sebab bila modal terlalu besar ni kan, dia nak bergerak tu susah. Dia macam kita bawa lori kan, bawa lori 16 tayar kan, dia tak semudah itu nak berpusing. Seperti kereta kancil nak buat U-turn kan, dia kena ambil lajak dia kan, dia punya pergerakan dia tu besar.
Pergerakan dia besar dan slow kan. So kita nak cara nak pandang institution punya volume ni, ada cara dia. Okay, selain daripada itu, kita ada juga pengurus dana seperti insurance company kan, macam Palik Mutual ataupun yang personal punya pengurus dana macam FIM, Nomura, UOB kan, Kenanga ataupun Phillip Capital. Okey. Biasanya yang menggunakan khidmat pengurus dana ni mereka yang tak ada masa lah kan. Ada mereka yang tak ada masa untuk menguruskan dana mereka, sama ada melalui unit trust ataupun personal punya lah kan. Personal punya, mereka yang kaya-kaya tu kan, duit banyak, tak ada masa nak urus, diorang provide kepada ni lah pengurus dana untuk handle. Okay. Selain daripada itu, kita juga ada pengurus dana asing, yakni foreign fund lah. Okay. Contoh-contoh foreign fund yang besar kita tahu Vanguard, BlackRock, Bridgewater, Fidelity, JP Morgan, apa lagi, Goldman Sachs kan. Itu antara contoh-contoh pengurus dana asing lah kan. So then next, bawah sikit lagi kan, kita ada orang-orang kaya lah kan. Mungkin kata billionaire atau multi-millionaire kat Malaysia, ataupun orang-orang yang terkenal dalam dunia investment, dunia ekonomi kita kan. Sebagai contoh macam KYY, Kun Yuyin, Brahmal Vansundran, Datuk Karim ke, Datuk Awang, Vincent Tan, siapa lagi, Syed Mokhtar, siapa lagi, Lim Kang Ho kan. Kalau dah biasa kan, dah biasa dalam stock market, dia akan bila dengar je nama-nama, serta-serta nama ni, oh pak cik ni, oh pak cik tu, kan. Dia bila dengar nama tu, dia akan associate counter-counter ni dengan counter-counter yang terbabit lah kan. Okay, contoh macam katalah satu counter X ini milik KYY kan. So bila counter X bergerak, orang akan terus, kalau tahu pasal dia punya portfolio tu, oh dia bukan pegang counter X sahaja, dia pegang juga counter Y dengan Z. So orang pun akan pergi ke counter Y dengan Z lah kan. Sekali kebiasaannya dia akan naik sama-sama lah kan, seiring sejalan. Selain daripada itu, ada juga kita panggil propriety day trader ataupun nama singkatnya PDT. Okay. Mereka yang trade intraday. Mereka diupah kan. Dia macam itulah, dia bekerja dengan broker ataupun ada company sendiri kan. Dan diorang akan day trade. So specialnya mereka ni berbanding dengan kita, daripada kita adalah mereka tak kena brokerage fees. Mereka cuma dikenakan stamp duty, clearing fees, SST, itu je lah. So diorang jimat dekat tu. So property PDT ni diorang punya game intra saja. Diorang tak carry forward. Okay. So kalau daripada PDT ni lah kita dapat volatility juga dalam market kan. Sebab kalau tak ada PDT kan, kalau semua adalah pelabur institution, EPF kan, kita boleh faham kan, takkanlah EPF dia ada dana 1 billion. Okey, contohlah kalau lah hari ni dia ada dana 100 juta untuk dibelanjakan. So kalau 100 juta dia tu in out kan, tak ke haru market kan. So tak boleh, dia tak boleh buat macam tu sebab dana dia terlalu besar. Sekali dia jual, dia punya order tu kan boleh habis, bukan 1 queue, mungkin 5-6 queue sekali habis terus kan. Berjuta-juta habis kan. Terus tak boleh, tak make sense. So volatility yang kita nampak banyak tu boleh datang daripada PDT. Mereka in out 1-2 bit caw, 2-3 bit caw. Asal untung diorang cabut. Diorang tak tunggu lama, dia tak tunggu hari ni nak 10%, bulan ni nak 100% kan. Tak, diorang tak macam tu. Diorang tak buat macam tu. Diorang jenis yang diorang generate by volume. Okay. Kalau satu hari 200 trade kan, contoh lah, satu hari 100 trade lah, 100 trade 2 bit. Dah 200 bit.
kalilah berapa profit dia tu kan. So banyak. Dia based on kita panggil konsistensi. Okay? So bila cakap pasal trading kan, pada trader, nama pun trader PDT, dia memang nak satu konsistensi. Okay? Kita sendiri lah sebagai retailer sekalipun, kita pun nak juga konsistensi. Saya nak sebut, kita tak nak one hit wondernya kan, full bet swingnya benda kan. So sebab benda-benda tu susah nak dapat. So kalau kita nak konsisten lah 2 bit ke 1 bit hari-hari kan, itu yang kita cari. Okay, selain daripada PDT, kita juga ada operator ataupun syndicate ataupun nama lain yang sopan sikit, smart money smart money. So mereka yang ini kita boleh katakan benda yang tak legal illegal salah di sisi undang-undang lah kan. Sebab pasaran saham ni kita ada rules dan regulation dia, ada undang-undang dia. So kalau kita dah jadi operator ataupun syndicate, ini adalah salah kerana kita memanipulasi market. Okay. But then kenapa mereka wujud? Mereka wujud juga sebab sebab mereka ni pun dah part of the ecosystem in the market lah kan. Sebab kalau tak ada operator, tak ada syndicate ni, siapa nak gerakkan sesuatu dana, sesuatu saham syarikat tu? Sebab kalau institution yang beli, institution dia beli untuk long term. Kebiasaannya untuk long term. Dia orang tak ada nak institution, takkan EPF beli hari ni jual hari ni, dia orang nak buat intraday BTST. So jarang EPF nak buat macam tu ke, Khazanah macam tu tak ada. Sama juga dengan pengurus dana asing macam BlackRock kan, Bridgewater kan, takkan Ray Dalio nak main intraday kat Malaysia. Tak make sense. Kan? So ini antara kerja-kerja operator lah. So mereka akan menggerakkan saham-saham yang mereka kontrol lah. Okay. So kat situ nampak macam bunyi macam jahat kan, but then dia part of the ecosystem lah. Dan last sekali adalah kita lah, kita pelabur runcit. Pelabur runcit ni saya susun daripada yang dalam saya punya slide ni, saya susun daripada yang macam daripada dana yang besar ke paling kecil kan. So macam pelabur runcit ni kita yang bermodalkan ribuan ringgit, ada juga yang kaya-kaya yang main berpuluh ribu, beratus ribu pun, juta pun ada juga. Tapi tak ramai. Kebiasaannya main ribu-ribu je. Dan kebiasaannya macam sekarang ni kita dah tengok kan, banyak yang mula trade dalam dunia saham ni kan. Sebab last year is a very good year, tahun yang sangat bagus sebab ada healthcare rally apa semua kan. Saham naik gila-gila kan. So influx kemasukan kebanjiran pelabur runcit ke dalam market kita dapat rasakan tahun lepas. Tapi tahun ni dah semakin menipis, makin berkurang. Tapi itulah, kita as a pelabur runcit ni kita tak ada kekuatan. Kita ni boleh diibaratkan sebagai bilis lah. Okay? Kalau yang atas-atas tu diorang jerung lah. Okay? Jerung, dan kita adalah ikan bilis. Ataupun kalau kita nak lebih, kita nak jadi lebih function kan, dalam market ni kita nak kena jadi seperti ikan tapak kasut lah. Okay? Ikan tapak kasut. Ataupun remorafi fish kan. Sebab apa kita nak swim with the shark kan. Kita nak follow pergerakan jerung ni. So pergerakan jerung ni, macam saya cakap tadi, diorang ni ada banyak duit. Okay? Ada banyak duit. So bila diorang beli tu, kita akan nampak kat market. Kita akan nampak kat market in term of transaksi yang berlaku. So itu yang kita nak detect lah. So kita nak follow itu. Sebab kalau kita masuk ikut sesuka hati kita, kita nak jalan buat pandai kita, susah. Tak boleh nak survive lah macam tu. So sebab market ni memang ada cara gerak dia, ada cara kerja dia. Dan following the sharks is one of the good method. Okay, so ini gambar, siapa mungkin ada yang dah kenal ke? Dah kenal ke pakcik ni kan? Ini adalah Richard Wyckoff.
Okay, Richard Wyckoff. So dia hidup pada tahun 1873 hingga 1934. So dah lama dah meninggal dah lama dah dia meninggal. Tetapi dia semasa jangka hayat hidup dia tu, dia telah menemu ramah, dia telah berjumpa dengan top trader zaman-zaman dia kan. Sebagai contoh Jesse Livermore kan. Jesse Livermore kalau ada baca-baca buku kan, ataupun kalau free lepas ni boleh Google Jesse Livermore, orang yang dia berjaya buat ratusan juta dolar semasa depression age tu kan, depression age, dan juga dia rugi beratus juta tu semula. Lepas tu last kali dia bunuh diri. Tapi Richard Wyckoff ni dia dah interview top traders ni, dan dia dah rumuskan 3 peraturan yang kita boleh guna pakai untuk survive dalam market ni. Dan dia punya method ni masih lagi terguna pakai sehingga hari ni, sebab kita berbalik kepada prinsip asas technical analysis kan, history repeat itself. Okay, so manusia memang tak pernah berubah. Okay, manusia zaman dulu, zaman sekarang, zaman bila-bila pun still sama, tak pernah berubah. Kita ni bergerak menggunakan kebanyakan menggunakan emosi, dan emosi manusia ni sama je. Fear and greed, effect dia memang sama je all the time. Dan kalau kita berani, kita greed, tamak, memang kita balon je kan. Tahu ni harga TP RM1 ni, memang boleh pergi RM1 ni, tak takut lah, tak goyang lah kan. Ini Jerung ni dah kata lah, bank analyst dah bagi TP RM1 dah ni, boleh pergi kan. So semua orang berani, semua orang akan beli, harga akan naik. Dan apabila berlakunya kecemasan kan, katalah macam COVID tahun lepas tu, semua orang ketakutan market nak crash lah, ni 10-year crash lah, ni 20-year crash lah, 100 years crash lah kan. Bila dikompangkan sebegitu, orang akan takut dan market akan jatuh. Situasi yang sama sentiasa berulang. Okay? So sebab tu dia punya law walaupun diperkenalkan pada tahun awal 1900, masih lagi relevan hingga sekarang. So apa yang pertamanya adalah law of supply and demand. So ini sebenarnya very basic. Okay? Dia sebasic-basicnya kita boleh revert balik kepada konsep perniagaan lah kan, supply dan demand. Sebagai contoh, masa time COVID lah gitu kan, kita panik kan, awal-awal COVID, kita tak cukup sanitizer, tak cukup mask kan. So demand sangat tinggi, permintaan sangat tinggi, dan tapi penawaran ataupun supply kurang. So apa jadi ketika itu adalah harga sanitizer, harga face mask naik melambung. Okey, naik melambung sampailah sampai satu ketika dah reda sikit, government dah masuk tangan, barulah kita dapat murah kan, dapat murah harga benda-benda yang essential ni lah. So supply and demand, atau bahasa Melayu dia penawaran dan permintaan lah. Okay? Kita kena tengok tu. So dalam saham, so apabila ada demand untuk sesuatu saham tu, harga akan naik. Dan apabila supply lebih pula daripada demand, harga akan turun. Itu kena faham. Okay? Second, yang kedua adalah law of cause and effect. So apa dia law of cause and effect ni? Setiap benda yang berlaku akan ada kesan dia, kan? Perbuatan kita, pergerakan harga dalam market ni bukan sesuatu yang sia-sia. Okey, ada dia punya cerita masing-masing. Setiap counter tu, setiap saham tu ada cerita tersendiri. So katalah macam saham ni dah sideways berbulan-bulan, bertahun-tahun kan, takkan dia nak sideways sampai bila-bila. So dia akan ada kenaikan, akan berlaku kenaikan. Tapi kenaikan tu persoalan dia bila. Itulah kita tak tahu kan. Tapi apa yang kita boleh nampak, setiap saham yang ada kita panggil fasa pengumpulan, kita akan go to fasa market selepas ni. Itu yang kita kena tahu. So pengumpulan sideways yang panjang ini kan, ini
ini adalah satu fasa, takkanlah saja dia buat macam ni kan, mesti ada sebab. Mungkin antara sebab dia fundamental syarikat tak berubah, stagnan, sama je kan, ataupun memang operator kan, ataupun company tu sendiri tak nak harga dia gerak, nak biar harga dia maintain je dulu kan, sementara tunggu news masuk ke, rumus nak dikeluarkan kan. So apabila benda-benda ini berlaku, mesti ada kesan dia. So dan ketiga, law of effort. So law of effort ni dia berkait rapat juga dengan dengan law of cause and effect ni, sebab macam saya cakap tadi, effort tu kan, kalau kita dah menabung, contoh kita dah menabung bertahun-tahun, berbulan-bulan dekat satu syarikat ni, tapi bukan kita lah, bukan retailers bukan retailers lah, kita dalam cuba letakkan diri kita dalam kasut operator ataupun syndicates ni kan, yang dah collect banyak kan. So takkanlah dia orang nak untung setakat 5%, 1%, 2-3 bit kan. Dia orang tak target untung macam PDT 2-3 bit. Dia orang target kau-kau punya kan. 100%, 1000%, 100%. Kita tak tahu. Kita tak boleh nak decide. Sebab kita bukan manipulator market. Okay? Kita adalah retailers. Apa yang kita nak tahu, kita nak menumpang benda-benda ni. So apabila kita dah faham law ni kan, peraturan-peraturan ni, so kita lepas ni kalau kita tengok pergerakan harga saham tu, kita cuba letakkan diri kita dalam kasut operator ataupun orang-orang kaya ni lah. So kenapa harga macam ni kan? So kita kena check juga so check dengan fundamental apa semualah, check sekali dengan news. Benda-benda tu semua berkait rapat. Okay, next. Okay, so ini tadi yang saya cakap law of supply and demand kan, penawaran dan permintaan. Just permintaan, apabila permintaan lebih tinggi daripada penawaran, harga sepatutnya naik. Okay, ikut harga naik. Permintaan kurang, harga jatuh. Permintaan sama dengan penawaran, neutral, okay? Harga statik, harga tak pergi mana. Ini kalau kita tak apply dalam dunia saham kan, kita boleh apply kat dunia sebenar lah. Tengok kan, macam harga ayam kan, permintaan ada kan, tapi penawaran kurang. Okay? Sebab apa? Sebab kurang dedak lah orang nak beli ayam. Masalah harga bekalan makanan naik lah, penyakit lah, macam-macam kan. So itu menyebabkan harga naik. Kalau permintaan dah kurang, okay, permintaan dah kurang. Bagi contoh, katalah nak pilihan raya pula, nak hari raya kan, nak hari raya, okay, orang nak makan lemang. So semua orang pergi cari buluh kan. So buluh dah kurang dah. Lagi-lagi kalau nak cari buluh liar macam tu lagi susah kan. So bila dah kurang tu, tapi permintaan silap. Okay. Kalau masa itulah, kalau masa tu harga buluh naik lah kan. Tapi bila dah habis musim raya, orang dah balik rumah, balik bekerja, semua dah tak ada demand pada tu, harga dia akan adjust to normal balik lah. Kan. So itulah law of supply and demand. Okay, and then tadi ni saya dah explain tadi kan, law of cause and effect tu, harga tidak bergerak secara rawak. Okay, dia bukan macam Brownian gases, harga bergerak random, tak. So kalau boleh sematkan di dalam minda benda-benda kat dalam kita punya market ni tak bergerak secara natural lah. Mungkin dia nampak macam natural, tapi natural dia bukan natural. Dia natural dia ada saka kan, ada orang di belakang dia lah kan, yang menjaga benda ni. Lagi-lagi kalau kita tengok pergerakan harga cantik je kan, ada high low kan. Takkanlah kita nak berharap pada retailers ni kan, retailers yang tak ada holding power, yang menggunakan teknik harapan, yang menggunakan technical analysis yang tak tepat kan, nak menggerakkan kontrol harga saham tu. Tak, mustahil, tak logik. Mesti ada satu power lain yang handle benda ni. So kalau dah tahu ada benda-benda seperti ni wujud, so kita perlu lebih berhati-hati.
Okay. So next is apa yang kita cakap kat sini, kita boleh nampak slide sini, kita boleh nampak candle kan, ada gambar candle lilin. Perubahan volume dan pergerakan harga dapat menunjukkan petanda perubahan aliran harga pada masa hadapan. Bunyi macam bunyi macam pening kan ayat dia kan. So apa just nak cakap kat sini itulah kan, pergerakan volume tu akan pergerakan volume dengan pergerakan harga ni boleh tengok masa depan. So candle macam contoh sebagai candle kan, apa yang kita nak cari sebenarnya dalam apa ni, dalam pergerakan harga ni adalah kita panggil anomali lah, benda-benda pelik kita nak tengok benda-benda pelik. So kalau katalah satu candle hijau, sebatang hijau candle yang besar ni naik kan, so by default menggunakan law of effort ni, harga naik banyak, sepatutnya volume kenalah banyak juga. Okey, volume pun kenalah banyak. Sebab kalau volume tak banyak, something wrong. Sama ada kalau kita boleh dig deep kita boleh masuk lebih dalam, kita tengok transaction yang berlaku pada hari itu, harga gap up ataupun buka tinggi lepas tu keluar news pelik-pelik kan, terus harga melambung tinggi lepas tu close high kan. Macam-macam boleh berlaku. Tapi kalau sebab tu kita kena tengok transaksi yang berlaku kalau kita tak tengok, kita just tengok candle, kita nampak candle besar macam ni, tapi tak check volume, tak check transaksi, kita tak tahu cerita yang sebenar-benarnya. Kalau kita buta-buta ikut candle saja kan, tak double check dengan volume dan transaksi yang berlaku hari tu, mungkin kita tertipu. Beli hari ni hijau, ingatkan belajar technical analysis, Marubozu is a very good candle, is a strong bullish candle kan, candle yang sangat power, belilah, buy. Tengok-tengok esok jatuh balik, harga open semalam kan, jatuh sebatang merah macam ni. Sebab apa? Sebab pergerakan tak ada volume, tak ada effort pun nak naik tu kan. So bila tak ada effort, bila apa kata, pergerakan tu macam melepaskan batuk di tangga lah kan. Tak ada apa, tak ada weight, tak ada kekuatan di dalam pergerakan tu, jadi dia jatuh semula. Sama juga kalau kata kita tengok kejatuhan harga saham tu kan, harga saham jatuh banyak, candle sebatang merah macam ni, 10%, 20%, tapi volume tak ada. Volume tak ada. Kalau volume ada, baguslah kan, make sense lah kejatuhan tu kan. Mungkin ada news-news yang tak baik, sebagai contoh company keluar report rugi, ataupun dia kena saman, ataupun dia bergaduh dengan auditor ke apa, whatever kan. Macam-macam sebab lah untuk harga jatuh. Itu adalah punca dia, adalah effort dia kan. Kat situ kita nampak. Tapi kalau tak ada volume, kenapa? Kita kena ada rasa sanksi kat situ lah. Asal pelik macam ni. Mungkin kita tak akan tahulah, kita tak akan sebenar-benarnya tahu lah kenapa kan. Sebab siapa nak jawab soalan kita ni. Cuma kita boleh, daripada situ kita boleh rumuskan abnormality. Okay? Anomaly ni, pergerakan yang pelik ni tak kena. So kita kena perlu lebih berhati-hati lah. So setiap candle macam candle, kalau katalah candle nampak candle hammer macam ni kan, hammer atas ni inverted hammer ni, inverted hammer, tengok pergerakan harga naik terus jatuh balik kan, close low, kita double check dengan volume, volume buying ke selling banyak hari tu. Okay, ini terguna pakai okay. Benda-benda ni sebenarnya macam back to basic balik lah, law of effort kita nak tengok anomaly dia lah. Ada tak benda-benda yang tak kena. Lepas tu bila bercakap pasal candle ni, mungkin ada yang tertanya, kita boleh guna pakai PVA ni pada smaller time frame saja ke, ataupun kita boleh pakai pada bigger time frame? Jawapan dia semua boleh. Semua boleh. Dan sama juga macam bila kita buat analisa technical analysis on different time frames, time frame weekly, time frame daily ataupun intraday kan, masing-masing ada kekuatan masing-masing. Dia macam yang saya cerita sebelum ni kalau kita gunakan chart mingguan, weekly, itu dah besar dahan lah kan, pergerakan yang besar lah. Okey, masuk kurang sikit dahan, ambil daily, ambil ranting-ranting di intraday punya pergerakan lah. So setiap time frame tu ada dia punya, ada kekuatan dia,
dan daripada setiap itu kita boleh deep transaksi-transaksi yang berlaku kat dalam time frame yang berbeza ini. Okey. So ini contoh, kalau sebab nama pun kita nak mengkaji price volume analysis kan. So kalau kita kaji price saja dulu kan, kita tak incorporate, kita tak masukkan volume sekali, kita tengok pergerakan harga saja open, dia boleh open pada tinggi sebegini kan. Ini kita mungkin tak double check, tapi kalau kita double check, kalau saya saja je tak include bawah ni, sebenarnya ada volume punya bar volume punya bar ada. Tapi tak include. Sebenarnya nak tunjuk pergerakan harga ni turun naik kan. Mungkin kita pagi tu kita untung. Lepas tu petang kita rugi. Lepas tu kita untung balik. Kan? So dalam satu hari volatility pergerakan ni, dia boleh jadi candle yang macam inilah. Ini kita panggil sepertinya long legged doji kan, ataupun spinning top kan. Lepas tu kita kena tengok situasi berlaku benda-benda ni, sama ada dekat atas chart ataupun dekat bawah chart kan. So daripada situ kita boleh tahu, kita boleh deduce kan, kita boleh buat kesimpulan ini mungkin reversal pattern, ataupun memang counter ni memang volatile. Memang perangai dia macam ni, boleh in out satu hari memang gila macam ni. Dan setiap kenaikan dengan kejatuhan ni kita perlulah juga double check dengan volume, okey, untuk memastikan ini betul, ini tipu kan. Okey, so next is pasaran saham. So kita secara amnya kita boleh katakan kita ada empat fasa, okey, accumulation, markup, distribution dan juga markdown. So kita pergi ke yang first sekali accumulation. So fasa accumulation ni dia adalah satu fasa yang paling bosan lah kita kata kan. So kalau kita tengok dekat dalam slides ni, kita nampak dia sideway. Accumulation memang sideway. Kebiasaannya sideway. Kan dia boleh datang daripada mungkin harga crash, lepas tu dia buat sideway. Sideway ni berapa lama kita tak pasti. So kalau kat sini ini kita menggunakan Wyckoff logic. Okey, Wyckoff logic ni dia lebih detail So kita boleh nampak kat sini dia dah describe. Okey, first thing first ada selling climax. So apabila berlakunya selling climax ni adalah di mana volume yang spike highest lah. Selling climax, nama pun selling climax kan. Semua orang dah buang. Dah give up lah. Boleh kita kata dah fasa markdown sebelum ni lah. Ni fasa markdown, orang dah habis menjual, dah give up. So apabila dah give up ni, akan ada technical rebound. Okey, macam ni lah. Kata sebagai contoh yang slide sebelum ni saya tunjukkan, bila harga dah crash, jatuh di spike laju macam ni, jatuh macam air terjun macam ni, mesti akan ada ni geng-geng tangkap pisau ke apa kan, akan ada yang cuba tangkap pisau. Harga akan rebound dulu. Sebab dia dah terlalu oversold lah. Kita boleh katakan kalau kita pakai oscillator stokastik ke kan, RSI ke, kita boleh tahu ini dah oversold kau lah ni kan. So akan ada yang cuba masuk. Okay, so itu on ni intraday lah. Okay, tapi yang Wyckoff logic ni kita gunakan on bigger time frame lah. Okay, sama ada weekly ataupun daily. So harga dah jatuh paras paling bawah, akan ada rebound. So selepas rebound ni dia macam bola macam kalau kita jatuhkan bola daripada atas ke bawah, bola jatuh. Bola tu dia tak melantun balik naik tempat kita jatuh kan. Dia tak ada macam tu, dia akan jatuh, melantun sikit, lama-lama melantun sampai dah habis. So kita boleh bayangkan dia bola tu melantun sampai dia habis dia punya momentum, tenaga dia tu kan, energi dia habis kat situ sebagai satu fasa sideway. So bila dalam keadaan sideway ni, ini boleh makan masa berbulan-bulan atau bertahun-tahun boleh. So di sini ada fasa spring kan. So kat sini kalau katalah kalau katakan range sideway ni besar, kita masih lagi boleh trade lah.
Okay, masih boleh trade walaupun entry kita tak banyak mana, profit kita tak mencanak. Tapi kalau given kawasan range sideway tu besar, tak ada masalah. Tapi kalau range sideway tu kecil kan, katalah 2-3 bit je kan, 2-3 bit je kan, itu tak ni lah kata, tak apa kata, tak menarik lah. Okay, tak menarik. Jadinya mungkin kat sebab tu di situlah kita ramai yang skip fasa accumulation ni. Okay, fasa accumulation sinonim dengan volume yang rendah. Okay, volume rendah, tak ada siapa yang menarik. Kalau jumpa saya Remizer kan, kalau klien tanya kan, ni lama lagi ni kan, mesti saya cakap, ni sideway ni. Kalau masuk ni kena tunggu lah kan. Kena tunggu lah. Nak masuk. Dan fasa accumulation ni kebiasaannya dikuasai ni dikuasai oleh sindiket ataupun operator lah. Okay, mereka menggunakan konsep inilah kan, nak untung banyak kenalah buy low sell high. Tu kan. Kalau kita belajar macam mana nak untung saham, buy low sell high kan, buy low sell high ataupun buy high sell higher. Tapi mereka ni dia orang nak buy as lowest as possible, selling at the highest as possible. So fasa accumulation ni memang harga zaman-zaman orang kata give up lah kan, give up. So tak ada siapa, dia orang akan collect. Kalau dia orang collect perlahan-lahan bertahun-tahun, kita boleh tahan ke? Lagi-lagi kalau kita label diri kita sebagai trader kan. Macam mana nak jadi trader kalau trade sebulan sekali? Itu dah bukan trader lah tu kan. Itu dah lebih kepada apa? Mungkin dah jadi ada swing lah tu kan. Dah jadi swing lah tu. Short term ni swing, bukan intraday trader lah tu. Kan? So dalam fasa accumulation ni, mengikut Wyckoff logic akan ada dalam fasa sideway ni dia akan ada buat test dia akan buat test, dia akan pecah support level kan, support level saya nak tunjuk kan, tak boleh annotate kan, so nampak garis kat bawah tu test tu kan. Dia akan buat low volume fail sell off tu kan. So kalau katalah ada mereka yang letak stop loss ke apa kan, sebab menggunakan sideway punya boundary ni sebagai dia punya stop loss kan, akan trigger stop loss, akan ada selling akan berlaku kat situ. Dan apabila selling tu berlaku, operator bolehlah tengok, tak banyak sell off kan, so maksudnya dah tak ada orang, tak ada apa ni kata, dah tak ada ikan bilis dah lah, tak ada orang dah pegang saham ni, kita je tinggal. So apabila dia orang saja yang tinggal, bas dia orang dah penuh, bolehlah bergerak, bolehlah kita berjalan, dah boleh berjalan. So ini bila dia start berjalan tu, ini kita dah boleh menggunakan konsep uptrend lah kan, buat high low, high low, high high, high low, ataupun elite wave ke kan, kalau canggih lagi ke kan. So kita dah itu kita boleh combine tapi before buy, kalau tak tahu pun benda-benda tu kan, kalau kita faham fasa pergerakan market ni, kita boleh tangkap. Sebab apa, bila keluar daripada accumulation ni, operator dia nak kita nampak, dia nak public nampak. So sebab macam tadi, katalah dia dah accumulate berbulan-bulan, bertahun-tahun, tak ada siapa yang perasan. Kan? Bas dia dah penuh, dia nak gerak, dia kenalah panggil seremban gerak sekarang kan. Contoh kan, kalau kita pergi Terminal 1 kan, harga nak bas nak bergerak, dia akan Roger lah, siapa yang last call kan, siapa nak naik bas ni kan, boarding lah cepat kan, harga bas nak gerak dah ni. So apabila dia berlakunya breakout ni kan, daripada ranging ni, kebiasaannya akan ada volume yang besar. Itu di situlah geng-geng mereka yang rajin monitor, market trade monitor kan, atau intraday player kan, yang selalu monitor market, dia akan perasan dekat market trade monitor akan ada spike in volume. So benda tu memang dah dirancang, memang memang operator nak orang nampak. Ataupun kalau katalah volume tak nampak, dia still boleh naikkan harga saham tu masuk dekat top gainers. Top gainers, nampak lah top gainers kan, bila kita scroll top gainers ataupun pergi tengah hari punya bulletin 130, tengok 5 saham teruntung, 5 saham terugi kan, nampaklah 5 saham teruntung, saham
X ni kan. Oh, ni kenapa kan? So kita pun tengok. Nampak? Kita pun dah tertarik. Mungkin even before that, on the day berlakunya breakout tu, sehari sebelum tu mungkin quarter report dia keluar. Mungkin juga ada news dia buat dapat projek dekat luar negara ke, dia buat MOU ke, macam-macam. Ada macam-macam cara untuk apa ni yang kata instigate, untuk menggalakkan orang untuk masuk counter tu. So nak takut ke nak ambil peluang? Kat situ. Sebab tu kita kena faham tadi memang bunyi macam jahat operator ni selalu kenakan retailers kan. Sebab tu kita kena faham cara permainan mereka ni supaya kita boleh ride sekali dengan diorang. So bila berlaku dalam fasa markup ni, ini standard lah kan. Orang-orang yang follow volume, orang-orang yang follow indicators kan. Indicators pun dalam fasa accumulation dia boleh kata, kalau kata kita pakai moving average ke Bollinger Band apa, dia akan flat je, dia akan rata je, dia akan dia tak akan ada volatility band mengembang ke kan, harga cost up line ke, tak ada. Tapi once dia breakout tu, benda-benda tu berlaku. So apabila benda tu berlaku, contoh katalah harga dah lama sideways dekat MA200, lepas tu dah cost up. So apabila harga cost MA200 ke atas, big fund, EPF ke kan, PNB down dah mula, saham ni dah mula jalan dah ni. Dah mula jalan dah ni. Dah naik atas. So diorang masuk dalam watchlist orang. So bukan kita saja yang alerted by the increase in volume. Jerung lain pun ada juga. Dalam jerung pun ada jerung makan jerung macam-macam ada macam-macam jerung yang ada. So bila dah markup ni, ini kalau dalam fasa ni biasanya ini kita boleh katakan orang yang ni lah kena monitor selalu lah kan, sebab kita tak tahu bila dia nak crash balik ke apa kan. Tapi sebab kita tak tahu kan, mungkin tadi sideways tu market mungkin naik 100%, 1000%. Itu kita kena careful. Sebab kalau boleh kita nak masuk as early as possible. Lagi kalau boleh safe, kita masuk time accumulation. Cumanya kita kena peram lah. Dan juga selepas fasa markup ni, harga dah naik ni, akan ada berlakunya buying climax, di mana kita boleh nampak volume tinggi. Mungkin volume tinggi, tapi harga tak pergi. Dia spike kat situ. Mungkin ini line chart. Kalau kita tengok pada mungkin candlesticks, mungkin kat situ berlakunya doji ataupun shooting star kan. Ataupun candle kecil tapi volume tinggi kan, tapi tak pergi kan. Lepas tu akan sideways kat atas. So kita kena gabungkan kita boleh gabungkan dengan benda-benda yang kita dah belajar sebelum ni, support and resistance kan. So macam apa yang kita belajar PVA pada hari ni kan, sedikit sebanyak ni fasa-fasa ni kita gabungkan benda-benda basic je. Support and resistance itu pun dah cukup dah cukup power kan bagi saya kan. Dah cukup power lah. Tak gabung lagi dengan indikator untuk meyakinkan kita lagi kan. So kat atas ni dia akan buat sideways lagi kan. Dia akan bagi distribution sebab dah untung banyak kan. Dah untung banyak, dia tak boleh nak buang operator ataupun syndicate, dia tak boleh nak buang sekali harung. Okey. Dia tak boleh buang macam tu, sebab kalau dia buat macam tu harga akan crash laju sangat. Dia orang akan ada saki-baki dia orang punya saham dia orang. So dia tak nak. Dia orang nak take profit as highest as possible. So mungkin kat atas ni dia akan keluarkan lagi second news ke apa kan. News dapat projek tu lagi, buat MOU ke kan. So kena hati-hati sikit lah dengan news. Okay, news kita boleh guna, kita kena tengok kat mana fasa news tu keluar. Okay, news dengan rumours tu keluar kat mana. Kalau harga dah bergerak banyak, baru keluar news, hati-hati. Okay, kalau keluar news ke apa tapi harga tak gerak-gerak, itu masuk watchlist kita. Careful kan, nak tengok. Mungkin ada game, mungkin tak ada game, wallahualam, kita tak pasti. But then kita dah masuk watchlist kita. So kita alerted. Okay. So kata dalam distribution dah naik tinggi ni, dah katalah dah naik 200-300%, harga dah daripada harga 70 sen dah naik harga RM4. Nak naik mana lagi? Nak naik RM10. Dah tu dah kat time tu dah orang dah mula perasaan tamak kan. Orang yang tamak, orang yang
tertinggal bas, menyesal lah kenapalah aku tak beli kat RM1 dulu kan, 70% tak beli tu tak apalah kan, tapi kenapa aku tak beli kat RM1, tak RM2 ni, kenapa tak beli? Ni RM4 ni boleh pergi ke RM10. So bolehlah kita apa ni, kita dah jadi FOMO lah kan. Kita bagi FOMO lah kat distribution phase ni. Biasa memang ramai geng-geng FOMO akan ramai kat sini. Dan basic konsep, tengoklah kan, dia tak break, ada resistance sebelum ni, buying climax yang kata dia tak lepas kan. Mungkin fasa ni tak ambil masa yang lama, mungkin 1 hari 2 hari pun boleh jadi kan. Kita tak tahu in detail. But then kalau kata tak lepas resistance, pecah support, tu dah bye-bye lah. Okay, dah bye-bye. Kat atas ni bolehlah kita gabungkan. Bila dah jadi macam ni baru kita nampak, oh ada head and shoulder lah kat atas ni. Oh ada triple top, ada double top lah kan, macam-macam. Macam-macam pattern gabungkan kat situ. Candlestick, shooting star lah, dark cloud cover lah, evening star, macam-macam pattern boleh keluar kat sini atas ni. Dan kita boleh kata pattern-pattern tu pun boleh jadi disengajakan dibuat macam tu. Sebab nak takutkan orang ke apa kan. Memang signal. So kalau kita nak pergi jauh lagi kan, kita kena faham pasaran ni satu. Dan apa yang lebih penting adalah kita ada trading plan. Okay? Kita kena ada trading plan. Dah tahu semua, aku dah tahu dah cara jerung ni kan. Tapi lalai. Dah faham dah permainan jerung ni tapi lalai. Tak execute discipline trading. Bila perlu cut loss, tak nak cut loss. Pasang teknik harapan. Kan? Susah macam tu. Kalau macam tu susah nak survive. Kalau nak berjaya, kalau nak duduk lama dalam market ni, kena jadi macam PDT lah. Kan? PDT dia kerja dengan orang, kerja dia buat duit, kena buat duit untuk company dia kan. Dia kena untuk bonus dia juga kan. So dia kena buat duit. So buat duit 2 bit pun 2 bit lah kan. Hari ni 2 bit lah. Esok ada lagi, lusa ada lagi, minggu depan ada lagi, bulan depan ada lagi. As long as bulan tu, minggu tu profit. 2-3 bit pun 2-3 bit lah. Tak apa kan, asalkan profit. So diorang tu very disciplined. Kena cut loss 1 bit, diorang cut loss. Kita pun kalau kita nak kita ambil disiplin diorang tu, apply kat diri kita. Sebab kalau PDT ni, kalau diorang tak disiplin, diorang tak perform, diorang tak kerja lah. So boleh bayangkan tak pressure diorang tu, sebab diorang bukan pakai duit diorang kan. Diorang tak pakai duit diorang. Kita fikir diorang lagi pressure daripada kita pakai duit sendiri ni kan. Bila pakai duit sendiri ni mungkin dia kata, tak apa, ni duit tepi, duit tak kisah kan. Duit tak kisahlah kan. Tak kisah berapa lama boleh rugi kan. Okay, next. Itulah bila cakap pasal fasa pasaran kan, ada kan, mungkin saya nak highlight lah perbezaan antara kaunter yang berkualiti kan, kaunter dengan kaunter goreng, kaunter apa, pump and dump kan, macam tu. Okay, lepas ni kita go through lah kan. So macam, okay, next slide is ni lah. Kalau kita boleh tengok kan, ni ada accumulation, markup, distribution, markdown. So psikologi ni macam mana kan? Psikologi ni macam mana? Sama lah macam saya dah explain tadi. Smart money operator akan masuk stealth phase. Fasa di mana tak ada siapa tahu, tak ada siapa nak beli. Saham ni teruk lah, saham ni bodoh lah kan, saham tak boleh buat duit lah. Ini apa punya saham ni, rugi memanjang kan, tak boleh buat duit lah kan. Okay. Dan sampai dah penuh bas dia akan buat awareness phase. Awareness phase, itulah dia kata news keluar, technical indicator dah mula bersilang lah, dah mula positif lah, dah mula bullish. So institution investor akan masuk, dah start masuk kan. Dah start masuk kan. Kita pun boleh jadi dalam level-level institution lah kalau kita berani masuk time-time ni kan. Tapi kita biasanya tak masuk lagi awal macam ni lah kan. Sebab institution pun kadang diorang pun ada connection diorang semua kan. So diorang lebih banyak dapat maklumat daripada kita. So kita kebiasaannya masuk pada fasa mania, di mana big spike of volume. Okay, media attention. News ni dah keluar kan. Projek tu dah keluar, dilancarkan lah, itu macam lah. MOU sana kiri kanan depan belakang. So kita dah mula tamak,
dah mula TP RM1, TP RM10 kan. Daripada harga saham 5 sen nak naik pada RM1 lah kan. Lepas tu samalah bila dah sampai ke atas tu, bila dia buat pullback tu, lepas tu dah tak buat apa high low nya kan. Tak buat high low. Dah sadaqallahul azim. Okey, tutup kedai. Dan benda ni akan repeat. Sentiasa repeat. Sebab apa? History always repeat itself. Manusia ni tak pernah berubah. Operator pun sama. Operator perangai sama juga. Kan? Operator pun manusia, dia bukan robot. So dia pun akan repeat game yang sama. Cumanya kita lah lalai. Kan? Ramai yang lalai sebab game 5 tahun sekali berlaku kan. So siapa nak expect benda-benda tu kan? Mungkin kita yang dah terkena game 5 tahun lepas, tahun ni dah tak tahu dah. Nama saham pun dah tukar kan. So sebagai contoh, ni contoh lah kan. Contoh saham ni dulu pernah main kat pagas-pagas. Tengok naik ni. Ni saya tutup semua benda, saya tutup tak tunjuk saham apa, weekly, harga tak tutup. Tapi nampak pada 2016 harga naik mencanak macam ni. Ni tapi kalau tengok macam ni, kalau dah biasa tengok kan, kalau tengok pergerakan macam ni apakah? Adakah ini pergerakan saham-saham yang harga RM1, RM2, RM3, posen-posen ataupun super penny? Kan harga mencanak macam ni 2-3 bulan, 2-3 minggu mana bukan bulan minggu. Sebulan je 1 2 3 4 5. Dalam 2 bulan crash. Berapa lama? 2016 sampai ke tahun 2020. Sideway, bukan sideway pula tu kan. Bukan sideway ke bawah, downtrend Downtrend, sideway ke bawah. Jatuh spike balik. Pun tak spike seperti tahun 2015, hujung 2015 ni. Lepas tu spike yang kali kedua ni pun pada 2020 ni pun samalah 2-3 minggu lah. 3-4 minggu kan. Lepas tu jatuh balik. So kalau kata kita tersangkut ke atas, orang ada yang tersangkut dekat atas ni kan, September rally tu kan. So macam mana ni? Kalau dulu 2016, 2020 4 tahun, 5 tahun, dekat 5 tahun dia kata apa? Pisang dekat 5 tahun dia tak jadi apa lah. Modal rugi 90%, 80%. Sekarang pun ulang benda yang sama. So nak tunggu 5 tahun. So kalau kata tak tahu kita pun panjang umur ke tidak kan. So kita tak nak lah terjadi benda-benda macam ni. So stock selection penting, okay? Nak kata mungkin ada yang kata kalau kita pakai price volume analysis mungkin kita boleh detect lagi awal Mungkin kat awal tahun 2020 ni kita dah apa ni kata dah triggered. Okay, kita boleh gunakan PVA ni untuk apa entry counter sini juga tak ada masalah. Boleh je pakai. Cuma kita kena faham lah. Ini saham ni, saham kata contoh saham super penny, memang perangai dia game orang. Kita dah tahu. Operator memang macam tu. Takkanlah harga naik pada setengah sen naik kepada 30 sen, dah untung 600%, 1000%. Takkanlah nak TP lagi 10,000% pula kan. Agak-agak lah kan. Harga dah naik, kita dah tertinggal bas. So kita kena lebih berhati-hati. Tak boleh nak pakai teknik harapan counter macam ni. Kalau kena teknik harapan tinggal harapan lah kan. Kecewa lah di puncak mahligai atas ni. Menangis tak berlagu. Okey. Tapi dia berbeza pula dengan counter yang apa? Counter yang ada fundamental, okey. Kalau kata counter tu ada fundamental, dia melakukan kenaikan, dia akan ada pullback. Tapi disebabkan dia ada itulah fundamental yang bagus kan. Dia bukan goreng semata-mata disebabkan apa nak buat company tu nak buat duit suka-suka kan. Dia memang ada stability dalam tu kan. So harga akan rally balik. So benda-benda yang pullback tu adalah sementara. Sementara je. Ni pakai chart weekly juga. So kalau kata harga daripada awal 2020 ni sampai sekarang, dah ke mana dah harga kan? So mungkin jadi kat sini buy high sell higher. So buy high sell higher kan. Sebab right je trend tu kan. Harga tak ada crash, tak ada buat pelik-pelik macam ni kan. So ni dah tu lah first kali kan. Kalau kita tengok kena boleh pakai price volume, boleh gabungkan sekali dengan konsep-konsep asas lain seperti breakout support, breakout resistance. Okay. So volume ni penting sebab tu lah kita nak tengok kejujuran boleh cakap pasal kejujuran tu lah. Kan.
kejujuran sesuatu saham tu kan, sebab bila apa ni kata, bila satu-satu harga saham tu bergerak kan, volume transaksi yang berlaku tu, dia orang dah letak duit betul dia orang, okey. Duit betul dia dah push lah duit kat situ. Aku dah letak 10 juta kat sini. Takkanlah 10 juta bagi kita dah banyak gila bapak banyak kan. Untuk dia orang pun banyak juga. Takkan dia nak main-main duit macam ni kan. So kat situ dia dah letak effort kat situ. Mesti ada efek dia. Mesti ada efek dia. Duit banyak, takkan dia nak rugi kan. Ni orang kata kan, kata-kata dalam saham kan, dia dah letak, dah beli banyak ni, takkan nak rugi kan. Mesti nak untung. So kita jadikan volume ni sebagai guidance kita. So contoh kan, kalau kita nak tengok kan kat mana jual beli pemegang saham utama top 30 shareholders kan, kita boleh gunakan laman web Malaysia Stockbiz ataupun iTrade Investor. So saya kebiasaannya saya guna Malaysia Stockbiz lah kan. So sebagai contoh, kita kena faham market kita ni, kita adalah one way market. Okay, one way market. Kita boleh buat duit apabila harga saham naik sahaja. Kita tak ada short, okay. So kita nak tahu orang beli lah, kena beli lah, harga kena beli, harga orang kena beli baru naik harga. So kalau kita nak check pemegang saham utama ni, dia orang beli mesti bersebab. Dia orang beli mesti bersebab. Takkan dia orang beli nak rugi macam saya cakap tadi kan. So kita kena fokus, kalau boleh kita fokus kat acquisition, bukan disposal. Disposal, kalau disposal maksudnya tak bagus. Okay, kita nak harga naik, kita kena beli, bukan jual. Okay, so kita kalau big owner pun menjual. Sebagai contoh, kita tak tunjuk saham, kita tak tunjuk harga saham, ini kita just tak tunjuk nama big, contoh ni contoh big shareholders kan. Macam kat yang pertama ni, tengok Datuk Awang, Datuk Karim menjual 20 juta unit, 20 juta, 34 juta kan. So kat situ apa maksud dia kan? Ni big shareholder, mereka yang ada di dalam company tu sendiri dispose. Kita kena tahulah kenapa dia orang dispose. Kena faham. Ada perubahan fundamental ke, ataupun harga dah kat puncak ke kan. Disposal ni kita kena check juga kat mana market stages kita tadi, dekat distribution ke, dekat markup ke, ataupun dekat accumulation kan. Kita kena tally, double check kat situ. Disposal ni kan. Ni Encik Nur Azrai ni duk beli je kan, 26, 27 hari beli, 30, 1 September, 2 November, 11. So kita tengok apabila mereka melakukan pembelian ni, di mana pembelian tu berlaku? Adakah di support ataupun di kawasan accumulation low, kawasan low price low kan, low price punya area, ataupun di atas. So daripada situ kita dah boleh buat kita punya deduction kita boleh buat kesimpulan kita, okey. Ataupun kalau kita tengok EPF ke kan, macam ni, kumpulan wang persaraan EPF. Tapi kalau macam saya, kalau kita kan, kita sebagai trading ni, kita nak tengok nama-nama personal macam ni okay? Kita nak tengok Encik Azri ke, Datuk Sri Andrew ke, apa ni yang kata owner syarikat ni yang buat transaksi. Kita tak berapa minat dengan KWAP, KWSP, EPF ni semua, sebab diorang ni fund, diorang bukan beli untuk short term, okey. Diorang kan beli dengan jual ni bukan untuk short term punya view. So mungkin sekarang ni kita tengok diorang banyak KWSP ni, EPF ni banyak menjual, mungkin disebabkan diorang nak bayar dividen hujung tahun ni. Dan diorang long term punya view. So diorang dispose ni bukan dispose sebab saham syarikat tu tak bagus. Mungkin sebab diorang take profit lah kan. Sebab diorang ada benda nak bayar kan. Disposal diorang ni kena double check lah kan. Kena double check dengan announcement lah. Kena double check dengan announcement. Kalau ada perubahan fundamental, ataupun kalau tak ada, tak ada lah. Tapi tak berapa nak fokus dekat diorang ni, sebab diorang ni big fund ni, diorang punya pergerakan slow. Kita nak tengok nama-nama unik nama personal ni. Nama-nama personal ni dia carry weight dalam pergerakan harga saham tu lah.
Sebab apa, dia orang ada first hand info lagi kan. Dia orang ada first hand info. So watchlist benda-benda ni. Okey. Ni kalau ini kat Malaysia Stockbiz, kalau dekat IT Investor ni kita boleh tengoklah. Kan dia orang acquired kan. So kalau acquisition dia orang ni pun kita tengoklah, kalau setakat beli 22,000 lot 22,000 unit kan. Bersamaan 220 lot je. 220 lot katalah saham tu saham 50 sen. 220 lot baru 11,000 ringgit. 11,000 ringgit dia beli, kita boleh beli tak? Kalau kita pun boleh beli, pembelian dia tu tak signifikan. Apa yang kita nak tengok, kalaulah kata pembelian dia tu macam tadi tu lah, katalah dia beli berjuta-juta unit kan. 30 juta unit pembelian ke kan, 1 juta unit pembelian, itu yang kita nak alert. Dan juga lagi satu aspek yang kita kena ingat, kena tengok juga dengan perangai saham tu tersendiri juga. Sebab ada setengah saham tu dia memang counter dia kita boleh kata tak banyak pun jual beli dia. Okey, katalah memang normal counter tu, kalau tengok market depth dia memang biasa beli 100-200 lot je kan. Kalau itu dah normal dia, itu kalau pembelian tu orang kata kalau owner beli banyak tu, so that is normal lah kan. Tapi kalau pembelian tu di luar normal, daripada kata mungkin lah macam kita nampak 1 juta lot kat sini nampak macam besar kan. Contohlah nampak ni Mr. Yi Wee Meng ni beli saham X 7,500 lot. Tapi normal transaction untuk company tu memang gitu, range gitu. So tak ada signifikan lah. Tapi kalau katalah transaksi biasa berlaku 100-200 lot, dia beli 7,000 lot. Itu signifikan. Itu mesti ada efek dia nanti. Law of cause and effect ada effort dia letak kat situ. So takkan dia nak rugi kan. Okay, so kena watchlist benda-benda gitu. So kalau macam bagi orang yang kita yang trader kat Malaysia ni dah biasa dengar nama Anna Colling. Anna Colling ni dia ada tulis buku A Complete Guide to Volume Price Analysis. So kalau rajin boleh lah pergi kena Konia ataupun beli kat book depository kan. Ataupun macam-macam cara lagi lah kan. So dia ada few kata-kata hikmah kan. So saya rasa menarik untuk dikongsikan sebagai di sini sebab benda tu kita boleh guna pakai. Okey. Yang pertama adalah PVA adalah seni. Okey. Jadi kita macam apa yang saya cakap tadi kan, sebab kita banyak main guess tadi, kita nak predict movement smart money ni. Kan? Tak ada predict sangat pun sebab kita dah nampak volume dah, kita boleh baca volume dia kan. Tapi penafsiran tu mungkin penafsiran saya dengan anda berbeza. Anda kata ini signifikan, bagi saya tak signifikan. So kat situ ada perbezaan. Yang kedua, kita perlulah bersabar. Sebab apa? Sebab kalau kita nak buy low sell high, kita kena masuk fasa accumulation. Fasa accumulation pula memang part bersabarlah. Memang kena part bersabar. Lepas tu ketiga, semuanya adalah relatif. Ini yang saya sebut tadi sebagai contoh macam volume tadi kan. Volume tadi kita tengok signifikan ke tidak kan. Kalau dah biasa 100 lot, dia beli 100 lot, tak ada beza pun. Kalau dah biasa beli 1,000 lot, dia owner beli 1,000 lot, tak ada beza. So kita tengok normal counter tu berapa, orang beli ni berapa banyak ni berapa. Okay, next, latihan membawa kejayaan. Latihan membawa kejayaan, practice make perfect lah. Kan? Practice make perfect. Kena biasakan tengok chart. Bila biasa tengok chart, cuba imprint Wyckoff logic tu. So kita cari kat mana accumulation, kat mana markup, mana distribution. Kalau ada distribution, semua ada markdown di phase tu. Tapi kita punya fokus adalah accumulation phases tu. Berapa lama saham-saham ni buat accumulation dan bila dia markup. So kat situ nanti bila biasa dah buat kajian sendiri latihan ni, anda akan nampak pattern. Okay? Anda akan nampak pattern. Next is analisa technical. Analisa technical ni sangat bagus. Macam tadi saya kata, kita gabungkan sekali dengan
konsep-konsep asas. Okay? Kita tak payah go deep sangat apa kan. Just pakai support resistance, market structure kan, uptrend structure, higher high, higher low, uptrend line, kan. Basic pun dah membadai. Dan next is, last kali is pengesahan dan anomali. So ini confirmation dengan anomali ini yang saya cakap awal-awal tadi. Okay? Benda yang berlaku pelik-pelik ni kita kena alert. So dah, wow, dah 9.40. Sempat ke? Ni tak adalah kan. Ni saya ni lah speed saya speed kalau sebab nak masuk Q&A session. So kalau candle besar, volume tinggi kan. Volume tinggi puas harga paras ni tapi volume tinggi kan. So bawah ni volume lebih. So make sense. Candle besar, volume besar, betul. Tapi kalau candle kecil, volume kecil pun okey, tak ada yang pelik. Candle kecil, volume tinggi, something wrong. So kita kena fikir kenapa berlaku. Kena tengok kat mana dia berlaku. Sama ada dekat bawah ataupun kat atas chart. Okay, kat fasa accumulation ke, fasa distribution. Ataupun kat tengah jalan ke kan. So kita kena relate benda-benda tu. Ni candle besar, volume kecil. Maksud ni kenaikan tak ada ni lah. Tak ada volume. Kenaikan tak ada volume. Angin je ni kan. Senang nak pancit ni. So kena careful. So macam ni lah kan, bila kita kata kita tengok pergerakan saham ni dalam satu hari kan, pada pagi ni ada spike, initial spike ni dah ada dah. Pukul dekat pukul 10 dah ada spike, lepas tu dia sideway. So petang buat second spike, ada volume masuk sekali. So kalau kita monitor market, kita akan nampak kemasukan volume ni dan kita boleh ride sekali. Okay. So tu lah, kita kena perlukan pengesahan, kenaikan harga kena ada volume. Kalau kenaikan harga berlaku tapi tak ada volume, careful. So ni harga naik, volume ada. So this is normal. So kejatuhan pula, kejatuhan tak semestinya kena ada spike volume, spike jatuh kan. Diorang kadang kalau nak jatuh pun, diorang jatuh meleleh pun tak ada masalah. Okay, tapi kita punya sebab tapi kita bukan nak concern pasal penjualan ni kan, kita concern entry kita. Kalau ada entry kat bawah ni dah mencanak macam ni, takkan tak jual lagi kan. Lagi-lagi untuk intraday. Okay. So ni sell off, volume spike. Okay, legit dah ni kan, jatuh kan. So kena kat loss kat atas ni, kena kat loss sepatutnya. So, kalau terlambat tu pasang teknik harapan lah. Petang ni kita pun tak tahu sebenarnya ni naik kan. Tak naik pun boleh juga sebenarnya. Tapi kalau kat sini kita tengok volume spike jatuh ni memang ramai lah selling kat sini. Fear takut harga limit down pula ke apa kan. Ramai takut. So siapa-siapa yang tak ada position dalam ni, yang apa, yang ambil peluang tangkap pisau ke apa kan, don't ride the trend tu lepas tu. So ini on intraday punya level lah. So hukum harga naik, volume kena naik, bullish. Kalau harga naik, volume turun, bearish. Kalau harga turun, volume naik, bearish. Kalau harga turun, volume pun turun, bullish. Okay, sebab apa? Sebab dah kering dah kering. So maksud dah kering. So good lah, bagus. Okay, kalau harga sama, volume naik, something wrong. So kena tengok, kena fikir. Kena tengok apa, why. Okay, kalau harga sama, volume sama, biasa je kan, volume turun, natural lah, standard lah. Okay, so masuk Q&A session. Okay, salam untuk PDT, macam mana? Saya jawabkan terus ke Syaz yang jawabkan ni? Kalau Sali nak jawab kan boleh juga. Sebab soalan tak banyak kan? Okay. So, salam untuk PDT, macam mana broker nak dapat untung? Broker tak untung. Broker untung bila ada gain, capital gain tu lah. Capital gain lah. Dia tak makan on brokerage, dia makan on capital gain. Is operator regulated? Memang tak lah. Kalau regulated, tak adalah operator kan. But then they are part of the ecosystem yang kita kena tahu kewujudan diorang ni memang ada. Okay. Macam mana nak tahu diorang beli dekat low ke kat atas? Itu kita tak, sebenarnya kita tak tahu Kalau kita tengok, apa yang kita boleh tengok adalah spike in volume. Okay, kita nak masuk bila volume dah mula rancak bila dah mula rancak tu, kita dah boleh start masuk lah. Tapi kita tak tahu
exactly macam kata kita nampak 1000 lot kemasukan volume tu, kita tak tahu ini Jerong beli, ini operator, mungkin boleh jadi Syaz ke yang beli kan, Syaz duit banyak dia beli 1000 lot kan, kita tak tahu. Amin kan, kita tak tahu, dia pun Jerong juga kan, could be anybody. But then anomaly, kita fokus kat anomaly kat situ. Bila kemasukan volume ada, cepat-cepat alert. Lagi-lagi kita tengok, kita dah faham market phases tadi kan, tengok kat mana benda tu berlaku. Kalau baru breakout, itu yang ada banyak orang buat, jadi orang ajar teknik breakout kan. Tengok kat mana fasa breakout dia berlaku tu. How long is the accumulation phases? Could be boleh jadi minggu, boleh jadi tahun, boleh jadi bulan-bulan. Tengok kalau boleh